bercakap Ustaz. Anak saya bercakap pun telo. Bercakap pelet. Bagaimana nak buat Ustaz lambat cakap ni? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, percakapan adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pastikan anak kita tu boleh bercakap. Yang pertama, kita sebagai ibu bapa suruh anak kita nganga mulut, tengok dalam mulut ni ada tak anak tengkok, anak lidah di ujung rengkung kita tu ada tak satu daging yang keluar, namanya anak lidah ataupun anak leher itu. Kalau tak ada, tak payah jampilah, memang dia tak boleh bercakap. Kalau ada harapan untuk dia bercakap. Cuma kita terapikan dia. Kalau orang seruk pergi ke hospital, dia ada fisio. Anak kita untuk bercakap ada fisio dia. Dan percakapan ini bermula ketika mana kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, kisahnya panjang, saya nak cut tentang percakapan ini. Ketika mana Fir'aun tengok Nabi Musa ni masa kecilnya genius, maka Nabi Musa pun makin hari nampaknya makin melawan. Daripada kecil lagi sebagai anak angkat, Nabi Musa tak pernah sentuh pun, Fir'aun tak pernah sentuh pun Nabi Musa, kerana dia trauma dengan kelahiran seorang lelaki yang akan mengancam kuasa dia. Tiba-tiba isteri dia ambil bayi yang hanyut buat anak angkat. Lalu isteri Fir'aun berkata pada Fir'aun, "Bang, dukunglah bayi ini sebagai tanda anak angkat. Kamu tak pernah pegang lagi pun bayi ini, aku seorang duk jaga." Tiba-tiba pagi pada Nabi Musa, bagi pada Fir'aun, Nabi Musa terus cakar muka Fir'aun. Maka Fir'aun lambung balik Nabi Musa AS. Dia kata, ni mungkin lelaki yang aku mimpi nak lawan aku, kecil pun dah berani cakar muka aku, ni raja. Maka Fir'aun kata tidak boleh bela budak ni kecuali melalui ujian ini. Ni sejarah percakapan ni. Ujian itu ialah diletak susu dan bara api. Dalam kitab kata juga letak susu, emas dan bara api. Pada ketika itu Nabi Musa baru belajar merangkak. Apabila dilepas Nabi Musa untuk mengambil, lalu Nabi Musa cenderung kepada emas ataupun susu. Allah, kata isteri Fir'aun, habis Musa hari ni kena bunuh. Tiba-tiba diubah panduannya oleh malaikat Jibril AS. Nabi Musa pergi ambil bara yang membara, lalu digenggam. Fir'aun kata kalau dia genggam saja akan bunuh juga bunuh, kecuali dia makan. Maka kata ulama, Nabi Musa pun letak di lidah dia. Maka berlakulah kecacatan pada lidah Nabi Musa AS. Ini cerita dia. Apabila berlaku kepada lidah Nabi Musa AS, maka memberi kesan kepada percakapan dia, sebab lidah dia cacat. Pada ketika itu, ketika mana remaja, Nabi Musa AS diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, kamu kena pergi dakwah Fir'aun itu kerana dia tu tagut. Musa kata, aku trauma dengan Fir'aun ni, aku cacat telo bercakap hari ni disebabkan Fir'aun lah ni. Maka Allah kata, don't worry Musa, kamu pergi dengan doa ini. Maka turunlah satu doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusan aku, dan leraikan ikatan yang ada pada lidah aku. Anak kita tak boleh bercakap tu sebab ada ikatan pada lidah. Anak kita pelek tu sebab ada ikatan pada lidah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Natijah daripada itu orang akan faham apa yang dia cakap. Maka tuan-tuan, Rabbi syrahli itu satu doa yang hebat. Kita daripada tadika diajar, cikgu bangun baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, bergegarlah baca. Tapi sampai hari ni umur kita 45 tahun, kita tak tahu doa tu mari di mana. Sepatutnya cikgu yang suruh baca tu cerita dulu kisah ni. Kerana ini adalah doa untuk menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu kena ada bahasa. Nak ada bahasa bagus orang boleh faham dengan jayanya. Jadi kepada anak yang lambat cakap, anak yang pelet, selamat mengamalkan Rabbi syrahli sadri ini. Dibaca pada air bagi anak minum, dibaca atau hubur-hubur anak yang sedang tidur itu, dibaca atau hubur-hubur anak sebelum dia pergi sekolah. Mudah-mudahan apa yang cikgu ajar dalam kelas dia bisa untuk menguasainya. Selamat mengamalkan Rabbi syrahli sadri itu ayat Quran. Tak silap saya dalam surah Taha. Cuba cari dan belek. Mudah-mudahan